بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 13, baris yang kedua daripada bawah. Kita baca semula, hok baca dah minggu lepas ni. Muka 13 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala bahawa tiada ia ya Allah esa. Ini terjemahan hak matan Ummul Barahin di atas tu. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna muraqqaban fi zatihi aw yakuna lahu mumathilun fi zatihi aw sifatihi aw yakuna ma'hu fil wujudi mu'assirun fi fi'lin min al-af'al. Itu mata Ummul Barahin, ini terjemahan dia. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia ya Allah esa, seperti bahawa adalah ia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersusun pada zatnya, bersusun daripada jirim dan jisim. Ini mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil tidak esa pada zat. Atau adalah baginya, bagi Allah yang menyerupai pada zatnya zat Allah, ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun tiada esa pada zat. Atau sifatnya, atau menyerupai pada zat, pada sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak esa pada sifat. Atau adalah sertanya serta Allah pada menjadikan sesuatu. Pada menjadikan sesuatu ni ada serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi bekah. Sesuatu yang memberi bekah, memberi bekah pada perbuatan, memberi bekah pada perbuatan, pada perbuatan daripada segala yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pada memberi bekah pada perbuatan ni ada yang berbekas selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiada esa pada perbuatan. Artinya ni, arti mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada esa ni, mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahawa zatnya bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Ini kita bicara dah minggu lepas ketika menterjemah matan Ummul Barahin tu. Depan ni dia ada huraian dia. Mustahil atas Allah Ta'ala itu bahawa zatnya zat Allah bersusun daripada dua jauhar. Bersusun daripada dua jauhar. Jauhar, jirim, jisim. Itu istilah ilmu belaka tu. Jauhar, jirim, jisim. Dia jisim ni apabila jisim, dia ada jisim ni benda yang berbentuk yang terbahagi pada dua jauhar. Dua jauhar ataupun dua jirim. Dua jauhar ataupun dua jirim. Dia ada satunya jauhar firik atau dipanggil jirim firik. Benda yang sangat halus yang tidak boleh dibahagi. Kalau kita kata umpama
kumang ke wallahu alam lah. Dia jauhar, jirim, piri dipanggil. Adapun jisim ni bersusun daripada dua jauhar. Dua jauhar ataupun lebih, itu dipanggil jisim yang berbentuk. Mustahil zat Allah Ta'ala tu bersusun daripada dua jauhar ataupun lebih. Mana zat Allah ni berjisim, berbentuk yang boleh dibahagi. Itu mustahil sama sekali. Dia istilah belaka ni. Jauhar, piri, istilah makulat belaka ni. Jirim, piri, istilah mutakallimin. Jadi dua jauhar, dua jirim ni dipanggil jisim, benda yang berbentuk. Zat Allah ni jisim yang bersusun daripada beberapa jauhar yang bersusun beberapa jirim. Itu mustahil sama sekali. Umpama zat kita lah. Zat kita ni kita panggil seorang, tetapi di zat kita ni banyak juzuk. Ada bahagian kepala, tubuh, tangan, kaki, kulit, daging, tulang. Ini dipanggil tidak esa pada zat. Kalau kita bicara melepasnya, kam muttasil pada zat. Zat satu, zat tubuh kita, tetapi banyak juzuk, banyak bahagian. Adapun zat Allah tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berjuzuk. Zat Allah tidak berjisim dan tidak bertempat. Zat Allah tidak berjisim dan tidak bertempat. Adapun zat makhluk ni berjirim, berjisim serta bertempat. Adapun zat Allah bukan berjisim, berjirim dan tidak bertempat. Jadi zat Allah ni zat yang esa. Adapun zat kita ni seorang lah kita panggil, tapi banyak juzuk. Dan zat yang lain seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil atas Allah bahawa ada zat yang lain seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Tuhan yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu zat Tuhan. Ada pula zat Tuhan yang lain seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil kam munfasil pada zat. Allah satu zat Tuhan. Ada satu laginya, satu zat Tuhan juga. Itu mustahil. Berbilang pada zat dipanggil kam munfasil. Kam muttasil. Kita sebut dah minggu lepasnya, pergi kepada bicara tajwid itulah. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil, yang kita bicara minggu lepasnya. Jadi kam ni berbilang, tidak esa. Muttasil mana apa? Banyak juzuk pada satu zat. Ni zat kita satu, tapi banyak juzuk. Dipanggil kam muttasil pada zat. Ini satu zat, ini satu zat. Kam munfasil pada zat. Ada satu zat Allah Ta'ala, dan ada pula Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Hak ni berbilang pada zat. Hak dipanggil kam munfasil, berasing-asing. Berasing-asing. Allah satu zat. Ada Tuhan yang kedua, satu zat yang lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan sebagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mustahil sama sekali. Dipanggil berbilang. Berbilang pada zat. Ada dua zat Tuhan. Dan mustahil pula ada bagi Allah Ta'ala dua kudrah dan dua iradah. Dan mustahil pula ada bagi Allah dua kudrah, dua iradah. Yang mana dahulu sudah bicara dahulu. Di Musa 8 tu kan, membicarakan wahdaniyah dengan bahawa tiada menduai bagi Allah pada zat, dan tiada menduai bagi Allah pada sifat, dan tiada menduai bagi Allah pada perbuatan. Diurang dah di Musa 8 dahulu. Tiada menduai Allah pada zat, tiada menduai akan Allah pada sifat, tiada menduai akan Allah pada perbuatan. Maka di hurah tu termasuk kam muttasil,
Dan bicara pula kam munfasil pada zat, kemudian pada sifat, kemudian pada perbuatan. Hak di musuh 8 tu. Hak tu hak sifat yang wajib. Hak ni didatangkan sifat yang mustahil. Mustahil berbilang pada zat, mustahil berbilang pada sifat, mustahil berbilang pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat keluar dua makna. Berbilang pada zat keluar dua makna yang mustahil. Esa pada sifat keluar dua makna. Hak berbilang pada sifat yang mustahil keluar dua makna. Mana hak mustahil berbilang pada sifat dan mustahil ada, dan mustahil pula ada bagi Allah dua kudrah dan dua iradah. Dua kudrah, dua iradah. Dua kudrah, dua iradah ni, kedua-dua sifat kudrah, kedua sifat iradah ni di zat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia panggil berbilang pada sifat yang muttasil. Pada muttasil, kedua-duanya berhubung ada di zat Allah, Tuhan yang satu. Ni mustahil. Sekarang ni zat Allah, zat yang satu. Tiba-tiba sifat kudrah Allah ada dua. Sifat iradah Allah ada dua. Sifat ilmu Allah ada dua. Sebab apa? Sebab perbuatan Allah ni banyak. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Satu kudrah tidak cukup. Kena ada dua, tiga kudrah. Ni mustahil. Ini dia panggil berbilang pada sifat. Mana dua kudrah berbilang, dua iradah berbilang, tapi muttasil berhubung dengan makna kedua-dua kudrah ni pada zat Allah, Tuhan yang satu. Hak munfasil, kudrah di zat Allah satu, ada kudrah yang sama dengan kudrah Allah di zat makhluk. Ini bagi munfasil. Dua kudrah ni, kedua-dua ni ada di zat Allah yang satu. Itu dia panggil muttasil, berhubung. Hak munfasil dicerita di hadapan tu, munfasil sifat kudrah Allah satu, tapi ada sifat kudrah yang sama dengan sifat kudrah Allah di selain daripada di makhluk. Atau dia panggil berbilang tu sifat, tapi munfasil, berasing-asing, suku-suku. Kudrah Allah suku, kudrah makhluk supun kudrah Allah juga suku. Ini dia panggil apa ni? Berbilang pada sifat yang munfasil, yang suku-suku. Hak ni yang muttasil yang berhubung. Apa ni yang berhubung? Kedua kudrah, kedua iradah pada satu zat, zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kam muttasil pada sifat. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Macam itu contoh ngelepas zat tu lah. Mana muttasil pada zat. Ni contoh ni. Satu tangan. Contoh ni contoh makhluk lah ni. Satu tangan memang satu, tapi jari lain, tapak lain, lengan lain, kulit lain, banyak juzuk. Dia panggil ni kam muttasil pada zat. Zat tangan satu, tapi banyak juzuk. Hak munfasil, dua tangan. Ini satu tangan kanan, ni satu tangan kiri. Berbilang yang munfasil, yang berasing-asing. Mudah je kita nak faham. Cuma kalau tak biasa belajar ni kok, dia dengar tu dia rasa payah. Kan berbilang, tu je. Muttasil berhubung, munfasil berasing. Hak tak biasa belajar kok, kokang dia kata pening kepala. Pening lah, hak tak berapa nak minat. Orang hak minat ni dengar mula-mula sikit-sikit nampak. Mula-mula kadang-kadang dengar perkataan, tak faham lagi. Dengar yang kedua pula faham sikit-sikit. Dia tak kata-kata pening sebab apa? Malu nak kata pening ngaji ilmu agama ni. Sebab dulu belajar sekolah belah-belah tahun, tak pernah pun kata pening ni. Siang malam bersengkang mata benar. Tak ada punya pening-pening ni. Malah belajar payah ni. Tak ada. Habis kelas belajar. Mana celak mata tu akak pergi mandi dah masuk pergi sekolah.
Kawan tu dak celek lagi matanya. Akak dah pergi mandi. Akak pergi mandi. Atau pergi sekolah. Balik tak balik tu, tengah hari tu. Banyak pula kerjaan sekolahnya. Tak ada kata payah. Itu ilmu dunia. Yang mana ilmu dunia ni, tak ada pakai dah. Tak ada pakai. Orang kerja sendiri pun, dia tak pakai ilmu dia belajar. Dia tak pakai ilmu belajar. Siapa time patching, lagilah buang terus. Orang patching ke mana? Buku SPM tu dia mutalaah lagi. Buku SPM ke STP ke, jangan petang-petang raya haji. Mutalaah buku SPM, buku STP. Buang tahuk dah. Tuang hidup lagi, panjang lagi umur. Tapi ilmu dunia buang tahuk. Tapi belajar belah-belah tahun. Ilmu agama ni untuk bekal akhirah. Tapi tambah belajar. Kadang-kadang yelah duduk sekolah ni jadi cikgu, tekan kepada pelajar, penting ilmu ni masa depan, penting ilmu ni masa depan. Gitu cikgu kok kalau dengan pelajar, tekan kepentingan ilmu. Tapi ilmu agama dia sendiri pun tak belajar, tak ada penting pun. Tapi dia tekan anak murid, penting ilmu dunia ni, penting ni masa depan ni, masa depan sementara je. Masa depan sementara. Maknanya bukan setakat belajar ni, mengajar orang. Tekan kepentingan ilmu dunia. Tak ada masalah lah tunya. Tapi orang yang sama tak tekan kepentingan belajar ilmu akhirah. Di sini pun tak mau belajar. Di sini pun tak mau belajar. Kalau orang mengajar kok lambat sikit boleh semayang, bergelisah sekali. Mari itu bukan mari nak belajarnya, mari nak berjemaah isyak je. Maghrib berjemaah, lepas tu lari balik. Isyak mari nak berjemaah, tak sudah lagi kelas. Bergelisah sekalinya. Ada ni. Hak masa dulu dia mengajar orang. Penting dengan ilmu dunia ni, kena belajar. Tapi ilmu akhirah untuk bekal ilmu akhirah untuk bekal kebahagiaan selama-lama tu buat daerah je. Dia padang belajar masa sekolah zaman dulu. Tak padangnya ilmu dunia masa sekolah. Tapi ilmu dunia, ilmu akhirah pada masa sekolah tak padang. Tapi ilmu dunia ni siapa habis perekat. Abang apa ni? Hipokrit lah orang panggil. Dia kata fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nak baik dunia, nak baik akhirah. Agama tak tolak ilmu dunia, belajar ilmu dunia pun. Minta makna baik dunia, baik akhirah. Jadi nak baik dunia ilmu, nak baik akhirah ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alai bil ilm, wa man aradahuma fa'alai bil ilm. Sesiapa yang nak dunia, atasnya ilmu. Kena ada ilmu. Siapa yang nak akhirah, maka atasnya ilmu. Siapa yang nak dunia dan akhirah, atasnya ilmu. Itu penuh sekali. Dia cerita. Nak cerita syariat ni lah, sunnah Nabi dia cerita. Tanyalah awak belajar sampai tingkatan berapa? Adalah sebut SPM ke STP ke, belajar belas tahun lah. Awak belajar ilmu agama berapa tahun? Tak boleh nak jawab. Nak cerita bab sunnah Nabi, jalanan Nabi, ilmu hak Nabi bawa. Berapa tahun belajar? Ilmu dunia belajar belah-belah tahun. Ilmu hak sunnah Nabi bawa ni berapa tahun belajar? Tersipu-sipu tak boleh nak jawab. Ilmu dunia tak belajar sudut cakap lah. Bohong dia orangnya. Kita tak belajar ilmu dunia. Buat cakap lebat di kedai kopi. Orang kata dia orang. Allah. Belajar dok reka ilmu dunia. Bohong belaka. Dan ilmu agama. Kita nak bicara agama. Ilmu agama kita tak belajar. Ilmu dunia terang nampak kalau tak belajar. Ilmu agama pun sama. Tak belajar kau nak cakap agama macam mana. Nak jalan agama macam mana? Diri kita ke, keluarga kita ke, sama je. Kita nak keluarga kita berjaya dunia, fokus pada ilmu dunia. Kita nak keluarga kita berjaya akhirah, kena fokus pada ilmu agama. Kata seimbang, tak seimbang.
Tak seimbang pun tak apa. Ilmu dunia belajarlah tinggi mana pun, ilmu agama fardu ain kena lepas. Tak ada seimbangnya. Kita nak seimbang tak mampu. Tak mampu nak seimbang. Belajar ilmu agama sampai ke alim fardu kifayah. Nak belajar ilmu dunia masa yang sama, tak mampu otak kita ni. Macam aku duduk pondok, belajar belah-belah kitab saya semalam. Nak masuk akademik tak mampu. Otak orang ni tak mampu. Hendak ni tak mampu. Sebab apa? Sebab di sepenuh masa belajar ilmu agama fardu kifayah. Sama juga dengan orang belajar ilmu akademik. Belajar ilmu akademik tinggi, nak belajar kitab besar, kitab-kitab agama fardu kifayah tak mampu. Tapi fardu ain kena cukup. Mana tak seimbang tu orang panggil. Tapi tak apa dah. Maknanya dia belajar ilmu dunia tu belah-belah tahun sampai tinggi tu, belajar agama nak lepas fardu ain je. Tak seimbang tu, tapi cukup dah. Cukup dah. Nak cari seimbang kedua-dua ilmu tak mampu. Tak mampu nak cari seimbang kedua-dua ilmu. Alim dia dengan ilmu agama. Belajar akademik tinggi ni. Ni kena otak yang apa dah? Otak geliga yang luar biasa. Boleh ada lah juga. Tapi otak yang IQ dia jumlah dia berapa tak tahulah. Mana? Kan dia ada IQ tinggi tu, jumlah dia berapa? IQ kita ni berapa nombor dia? Kan dia ada nombor kan? Ni IQ kita orang ramai-ramai ni lah. Berapa dia punya nombor dia tu tak tahulah. Disebut macam mana. Tapi ada orang geliga. Kita panggil geliga. Otak geliga, otak luar biasa. Ni mungkin. Tapi otak kita umum ni tak boleh. Jadi belajarlah ilmu dunia tinggi mana pun, ilmu akhirah walaupun tak seimbang, tapi fardu ain kena lepas. Tu je. Dan ada orang anak dia belajar ilmu dunia, tak ada masuk sekolah agama, tapi ilmu agama dia dididik, dia ajar asas-asas fardu ain. Tu je. Ajar di rumah, ajar sendiri je. Seimbang ke tak seimbang, tapi cukup. Nak belajar ilmu dunia tinggi-tinggi tu fardu kifayah. Keperluan kepada ummah. Belajarlah ilmu dunia tinggi-tinggi pun. Tak seimbang pun. Sebab ilmu agama tak tinggi mana. Tak tinggi. Tapi lepas fardu ain. Ilmu fardu ain ni tak tinggi. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ilmu tahap sekolah rendah je. Kalau ke sekolah lah. Ilmu fardu ain tahap sekolah rendah. Tapi ilmu agama pada masa sekolah rendah, ilmu agama pada masa sekolah menengah tak cukup fardu ain. Tapi sebenarnya level ilmu fardu ain ni level sekolah rendah je. Tak apa dah level sekolah rendah pun. Ilmu dunia kalau menengah sampai universiti sampai tinggi mana pun tak apa. Memang tak seimbang. Tapi cukup ilmu agama fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Macam orang sekarang, dia belajar ilmu dunia tinggi-tinggi. Dia luangkan masa dia dengar pengajaran fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Terganggu dah ilmu dunia, ilmu akademik ni? Tak terganggu. Memang saya jumpa dah seumpama itu. Dia kata dia belajar universiti bidang dunia tak ada kaitan dengan bidang agama. Di sekolah dulu pun sekolah menengah biasa, bukan sekolah menengah agama. Tapi dia pandai. Masa dia difokus pada tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain. Dia gunakan masa kawan-kawan dia tu, masa kosong tu bersantai lah. Bersantai. Dia tak masa kosong tu dia fokus pada ilmu fardu ain. Sikit je. Tak guna banyak masa. Sebab dia orang cerdik. Bukan dia orang-orang IQ rendah. Orang universiti ni orang cerdik. Dia kata dia faham agama. Alhamdulillah dia kata. Tapi dengan dia fokus ilmu fardu ain tu, terganggu dah ilmu akademik dia. Tak terganggu sikit pun. Sebab apa? Masa dia fokus pada ilmu fardu ain, kawan-kawan dia bersantai. Pergi berjalan, ambil angin. Mana belajar sama je. Ada masa lapang, kawan dia berjalan. Dia fokus pada fardu ain. Ada. Tu je beza dia kata. Ilmu dunia dia, ilmu akademik dia, sedikit pun tidak terganggu. Tapi, alhamdulillah, ilmu fardu ain agama tu cukup. Memang tidak seimbang. Tapi cukup dah fardu ain saja. Pada ni. Tapi kalau ilmu fardu ain tak peduli kok, tu habis ceritalah. Mana ada sikit-sikit payah perkataan tu, begitulah. Sebab bahasa Arab, kam muttasil, munfasil. Bahasa Arab, kam berbilang, muttasil berhubung, munfasil bercerai. Mana contohnya kita bicara tadi, zat
muttasilnya ni pada satu zat banyak juzuk. Muttasil pada sifat dua kudrah berbilang, dua iradah berbilang, tapi pada zat Allah yang satu, itu muttasil. Hak munfasil pada zatnya, satu zat Allah, satu zat Tuhan yang lain, itu munfasil berasing-asing. Nanti hak munfasil pada sifat pula, sifat kudrah Allah satu, tapi ada sifat kudrah yang sama dengan sifat kudrah Allah, tapi ada di zat, di makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Berbilang kudrah, tapi munfasil. Kudrah Allah satu, satu lagi tu di makhluk. Ni dia panggil munfasil. Tu sahaja. Dengar tu tak payah mana pun. Jadi dua kudrah, dua iradah pada zat Allah ni mustahil. Sebab kita bicara sifat 20 ni sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Kudrah sifat yang sempurna bagi Allah. Iradah sifat yang sempurna bagi Allah. Sifat yang sempurna, kenapa nak perlu dua kudrah, dua iradah? Jadi berarti dua kudrah ni, satu kudrah tidak sempurna. Nak kena ada dua kudrah. Dah, satu kudrah sempurna dah. Tapi nak kena ada dua kudrah juga. Tu sia-sia. Jadi sifat Allah ni sifat yang sempurna. Kudrah Allah, kudrah yang sempurna. Iradah Allah, iradah yang sempurna. Jadi dua kudrah, dua iradah, tu mustahil dipanggil berbilang pada sifat. Hukam muttasil pada sifat. Sebab tu kalau kita bicara wahdaniyah pada sifat, mustahil berbilang pada sifat, kita dengar mula-mula tu macam tertanya-tanya. Satu pada zat jelas. Zat Allah, zat yang satu. Allah Ta'ala jua Tuhan. Zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan itu jelas. Tapi kalau satu pada sifat ni, tidak berbilang pada sifat, mula-mula dengar tu mungkin memang sifat Allah berbilang. Secara tafsirnya 20 sifat berbilang. Sifat kesempurnaan bagi Allah pula tidak terhingga bilangannya. Bukan setakat berbilang, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangan. Tidak terhingga bilangan. Sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat berbilang sifat Allah ni, tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangan. Tak, esa pada sifat, tidak berbilang pada sifat. Jadi dengar mula-mula tu, esa macam mana? Sifat dah lah 20 secara tafsir. Esa tidak berbilang. Dia esa dengan makna satu bagi tiap-tiap satu sifat. Tu makna esa. Esa pada sifat dengan makna satu bagi tiap-tiap satu sifat. Kalau pendek lagi kok, sesekara. Ni ayat tu guru lah. Sesekara. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Makna kudrah satu, iradah satu. Sifat Allah 20 secara tafsir. Sifat Allah tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangan. Kata satu pada sifat ni, satu bagi tiap-tiap satu sifat. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Atau tubik rekahnya sesekara. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Itu dipanggil satu pada sifat. Dengan bahawa satu bagi tiap-tiap satu sifat. Adapun sifat Allah tidak terhingga bilangannya. Jadi satu pada sifat dengan makna satu bagi tiap-tiap satu sifat. Itu esa pada sifat makna yang pertama. Dah berbilang pada sifat. Sifat kudrah Allah ada dua. Sifat iradah Allah ada dua. Tu berbilang pada satu sifat. Dah kudrah dua. Jadi berbilang pada satu sifat. Tu hak mustahil dipanggil kam muttasil pada sifat. Dan bersifat zat yang lain daripada Allah. Ini satu lagi ni berbilang. Dan bersifat. Dan bersifat ni atau pada ada bagi Allah dua kudrah dan dua iradah.
Dan bersifat ni, dan mustahil pula bersifat zat yang lain daripada Allah. Bersifat zat yang lain daripada Allah. Mana zat yang lain daripada Allah? Zat makhluk lah. Zat Allah, zat yang qadim, yang sedia kala. Zat yang lain daripada Allah, zat makhluk, zat yang baharu. Dan bersifat zat yang lain daripada Allah, zat makhluk lah, bersifat dengan sifat Allah, dengan sifat yang seumpama dengan sifat Allah. Bersifat dengan sifat yang seumpama dengan sifat Allah. Sifat kudrah Allah mengada meniadakan, ada di makhluk juga. Sifat kudrah yang mengada yang meniadakan. Sifat ilmu Allah meliputi pengetahuan, ada di makhluk. Sifat ilmu yang meliputi juga. Ini mustahil. Kalau ada sifat seperti sifat Allah di makhluk, dipanggil kam munfasil. Kudrah Allah, kudrah Allah. Kudrah makhluk ni serupa dengan kudrah Allah. Ini panggil apa ni? Berbilang sifat yang munfasil, yang berasing-asing, mustahil sama sekali. Dan tiada mengapa. Dan tiada mengapa, makna tak jadi punah akidah, muwafaqah pada nama. Seperti dikata, dan tiada mengapa, muwafaqah pada nama. Mana? Seperti dikata. Seperti dikata. Apa perkataannya? Ni orang ni dia ada pembuka kata, penutup kata. Pemuka apa? Dia ada maqulul qaul dia, perkataan dia. Seperti dikata. Apa kataannya? Pada hamba baginya kudrah dan iradah, dan lainnya, lain daripada kudrah dan iradah, daripada sifat yang sah dikatakan pada mereka itu. Apa yang dikatanya? Dia kata pada hamba tu baginya kudrah. Gini. Seperti dikata pada hamba. Dan tiada mengapa, muwafaqah pada nama. Seperti dikata pada hamba. Apa perkataannya? Baginya, bagi hamba kudrah, ada kudrah kita ni, dan iradah dan lainnya. Ni seperti dikata pada hamba. Apa perkataan? Mata kata catat dua atas. Baginya, bagi hamba kudrah dan iradah dan lainnya daripada sifat yang sah dikatakan pada mereka itu pada hamba. Seperti alim, yang mengetahui, hayyun, yang hidup, dan sami'un, yang mendengar. Maknanya manusia pun ada kudrah, ada iradah, ada ilmu, ada hayah, ada sama bahasa kalam. Gitu. Hak tu sama pada nama, tak apa tu. Tapi sama ke tak? Kudrah Allah, kudrah yang sedia kala. Kudrah hamba, kudrah yang baharu. Kudrah Allah mengada meniadakan, kudrah hamba tak bekas. Iradah Allah, iradah yang sedia kala. Iradah hamba ni iradah yang baharu. Iradah Allah yang menentukan segala-gala perkara. Iradah hamba tidak menentukan apa-apa pun. Hamba menentu, hamba memilih, hamba menetapkan. Itulah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kita pun bersifat-sifat ilmu juga. Allah yang mengetahui, seseorang yang mengetahui. Orang alim, ulama, mana apa? Orang yang mengetahui. Yang mengetahui Allah Ta'ala. Orang pun mengetahui juga. Mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui yang sedia kala, mengetahui Allah, mengetahui yang meliputi. Mengetahui hamba ni, mengetahui yang baharu, sebelum tu jahil. Mengetahui hamba ni sikit-sikit je, bukan meliputi, bukan semua. Dan mengetahui hamba ni pun kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebutlah hamba ada kudrah, tak ada salah. Serupa tu, serupa pada nama. Bukan serupa sungguh. Hak mustahil ni serupa sungguh. Di zat Allah ada kudrah yang mengada meniadakan. Di zat makhluk ada kudrah yang mengada meniadakan. Tu kan munfasih pada sifat. Tu mustahil sama sekali.
Kalau setakat hanya sama, ni hanya sama pada perkataan tak apa. Ni sini ni dia cerita. Dan hanya senya. Dan hanya senya yang tiada boleh dikatakan. Lagi mustahil. Ni tak boleh kata ni. Mustahil. Mana bahawa ada bagi hamba itu kudrah. Kudrah hamba ni yang mengeluarkan dia dengan kudrah perkara mengeluar daripada tiada kepada ada. Mengada macam kudrah Allah. Itu mustahil. Dan ada ilmu hamba ni, ilmu makhluk ni yang meliputi dengan sekalian maklumat, dia mengetahui sekalian. Itu mustahil, tak boleh kata gitu. Dan lainnya daripada ketentuan sifat ketuhanan, hak mengada meniada, mengeluarkan daripada ada, tiada pada ada, itu sifat ketuhanan, sifat kudrah Allah. Adapun sifat kudrah hamba ni sifat kudrah makhluk, letak saja kudrah, tapi letak nama je. Apa yang berlaku tu tetap datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini kita cerita bab sifat. Sama juga cerita bab asma'. Asma' pun sama juga. Pemurah, penyayang. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah yang maha kaya. Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Orang pun pemurah juga. Ibu penyayang kepada anak-anak dia. Si Anu ni Allah dianya, kaya sungguh dianya. Dalam kampung ni yang kaya dia. Al-Ghani, yang kaya Allah, bukan seseorang. Pemurah penyayang Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, bukan seseorang. Tu sama pada nama. Pemurah Allah hak ada di kita ni, hak Tuhan beri belaka. Orang beriman Tuhan beri, orang kafir Tuhan beri. Pemurah seseorang, dia pun beri juga harta benda dia, bukan harta benda dia. Tuhan tak pernah minta pun harta benda seseorang untuk diinfakkan. Tuhan tak pernah minta. Hak Tuhan mintanya apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hak tu Tuhan minta. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infak oleh kamu daripada harta yang kami rezekikan akan kamu. Hak Tuhan minta infak rezeki Tuhan. Hak ada di kita ni bukan rezeki Tuhan, simpanlah banyak-banyak. Ada di kita bukan rezeki Tuhan. Hak Tuhan minta rezeki dia tu lah. Jadi infaklah, pemurahlah diinfak, banyak diinfak. Infak barang dia, rezeki Allah Ta'ala. Pemurah Allah, barang Allah belaka. Sama. Penyayang Allah memasukkan orang beriman ke syurga, tu penyayang. Penyayang ibu boleh tak nak masukkan anak ke syurga? Tak boleh. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya ni lepas daripada segala-galanya. Orang ni kaya sangat-sangat, tak ada lepas-lepas. Perlu pada pekerja, perlu kepada pengurus, perlu pada pembantu. Maha kaya gitu. Lagi kaya, lagi perlu kepada orang. Yang ni kaya ni, pekerjaan ni kau banyak, perniagaan ni kau besar, perlu tak pada orang? Perlu. Ni. Sama juga Allah yang maha kuasa. Orang pun kuasa juga. Sini dia paling kuasa. Kita makhluk ni lemah tak lemah, yang mana yang paling kuasa, yang itulah yang paling lemah. Mana yang paling kuasa, hak itulah yang paling lemah. Hak paling kuasa, payung tak boleh pegang, tak lemah. Yang paling kuasa, pintu kereta tak boleh buka, tak lemah. Yang paling kuasa tu, kursi pun tak boleh nak alih. Orang yang alih, lepas tu suruh duduk. Cuma tak dukung je lagi ni. Tu yang paling kuasa. Yang paling lemah lah. Semuanya orang buat belaka. Yang maha kuasa ni, hak dia buat belaka. Tu maha kuasa Allah Ta'ala. Tapi nak kata orang ni kuasa pun tak salah. Tapi kuasa gitu, kuasa gitu. Nama-nama. Salah tak kata dia paling kuasa tempat ni? Tak ada salah.
Boleh kata je. Sama dengan Tuhan. Sama pada nama. Bukan sama yang hakiki. Bukan sama yang sungguh-sungguh. Ada ni. Jadi kalau kata ada kudrah, ada iradah hamba ni, tak ada salah. Hak mustahilnya ada di hamba sifat kudrah yang sama dengan sifat kudrah Allah. Yang mengada, yang meniadakan. Yang mengeluar daripada tiada kepada ada. Ada di makhluk seumpama tu. Tu kan munfasil pada sifat. Kan munfasil. Ada di makhluk kudrah yang sama dengan sifat kudrah Allah. Yang mengada, meniadakan. Yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Ini mustahil. Hak kudrah yang sama dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan munfasil. Tak mengapa muwafaqah pada nama. Ni ingat molek tu. Dan tiada mengapa muwafaqah pada nama. Serupa pada nama tak ada salah. Serupa pada nama. Dulu pernah orang mengajar. Saya pernah dengar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan terjemah dengan pemurah penyayang. Menyerupakan Allah dengan seseorang manusia. Lepas tu Ar-Rahman terjemah apa? Ar-Rahman terjemah Ar-Rahman, dia kata. Ar-Rahim, Ar-Rahim terjemah Ar-Rahim. Itu kan terjemah begitu. Dia mengajar ni. Ar-Rahman terjemah Ar-Rahman. Ar-Rahim terjemah Ar-Rahim. Jangan terjemah pemurah penyayang. Akan menyamakan Allah dengan seseorang, dia kata. Allah yang pemurah. Pemurah tu orang kata kat orang pemurah. Tak diterjemah Allah ni pemurah. Itu. Ada pula orang satu pesennya, Allah je pemurah. Jangan kata orang pemurah. Ada pesen. Dia ada dua. Kalau saya pernah jumpanya, kita pemurah penyayang. Boleh. Allah jangan kata pemurah penyayang. Lepas tu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim dia. Jangan terjemah. Tak terjemah. Jangan terjemah pemurah penyayang sebab apa? Pemurah penyayang adalah manusia. Ada satu pihak pula, yang pemurah hanya Allah. Yang penyayang hanya Allah. Jangan kata pada seseorang. Pak mak pemurah, syirik dibubuh. Wah. Pak mak kaya, syirik. Ibu penyayang, syirik. Ni ada ni. Tapi ajaran ni terhenti buat masa sekarang. Terhenti buat masa sekarang. Sebab diisytiharkan sebagai salah pengajaran. Tapi dia punya puak dia lama-lama ni masih lagi dengan cara tu juga sedikit. Cuma diubah sikit je sekarang ni. Tapi puak ni yang mensyirikkan hanya sebut pak mak pemurah, ibu penyayang, pak mak kaya jadi syirik. Bertahun-tahun dia berceramah. Di masjid besar-besar dia berceramah. Di pejabat-pejabat kerajaan dia berceramah. Masuk radio dia berceramah. Ni. Yang memang dengar mula-mula tu tahulah dah salah gitu. Tapi boleh bergerak bertahun-tahun. Bicara berasma Allah. Pemurah penyayang Allah Ta'ala. Jangan sebut seseorang pemurah. Jangan sebut seseorang penyayang syirik kepada Allah. Ini satu pesan. Kalau saya sebut tadi, pemurah penyayang manusia. Jangan terjemah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan pemurah penyayang. Lepas tu Ar-Rahman Ar-Rahman. Jangan terjemah. Lepas tu Ar-Rahim Ar-Rahim. Jangan terjemah. Pesan gitu. Ini molek ni. Dan tiada mengapa muwafaqah pada nama. Tak ada apa-apanya. Yalah, Allah ada. Kita ada ke tak? Kita ada. Tapi ada Allah, ada yang wajib, yang sedia kala, yang kekal. Ada kita, ada yang harus, yang baru, yang akan binasa. Allah kekal. Syurga neraka kekal ke tak? Syurga neraka kekal. Syurga neraka kekal dikekalkan oleh Allah. Pada ni. Allah kekal. Syurga neraka kekal. Huni syurga neraka kekal. Tapi kekal tu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia ada 10 perkara yang kekal kan? 10 perkara yang kekal yang tak binasa. Dia ada 10 perkara yang kekal yang tidak binasa. Syurga kekal, neraka kekal, jasad nabi kekal, jasad syuhada kekal, tu. Kolam kekal, arash kekal, kursi kekal. Kemudian ruh kekal, ajibuz zanak kekal. 10 perkara yang kekal tu kan. Bukan hanya syurga dan neraka kekal. 10 perkara yang kekal. Syurga kekal,
Neraka kekal. Kemudian jasad Nabi kekal, tidak akan dihancurkan. Jasad syuhada kekal, tidak akan dihancurkan. Laginya qalam kekal, arah kekal, kursi kekal, roh kekal. Roh kita kekal, cuma dicabutkan daripada tubuh kita. Dicabutkan daripada tubuh kita. Kemudian ajbuz zanab, yang akan dijadikan kita jasad kita kembali selepas tiup sangka kalian keluar, kekal. Oh, macam Allah juga sama. Tak, sama pada nama. Hak kekal 10 perkara ni, Allah yang kekalkan. Kekal Allah memang kekal yang hakiki, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya muafakah pada nama, sama pada nama. Itu tidak salah, bukan sama pada hakiki. Kalau sama pada hakiki, ada di zat Allah kudrah yang mengada yang meniadakan. Ada zat di makhluk kudrah yang mengada meniadakan. Ini dipanggil berbilang pada sifat yang munfasil, mustahil sama sekali. Hak muttasilnya dua kudrah di satu zat, zat Allah, itu muttasil. Hak munfasilnya di zat Allah satu kudrah, di zat makhluk satu kudrah yang sama dengan kudrah yang di zat Allah, itu munfasil pada zat. Mana? Berkam, berbilang, muttasil berhubung, munfasil bercerai. Selesailah hak mustahil, lawan kepada esa pada zat dan sifat, dengan bahawa tidak esa pada zat dan sifat, dengan bahawa berbilang pada zat dan sifat. Sama ada kam muttasil pada zat dan sifat, ataupun kam munfasil pada zat dan pada sifat. Dan mustahil pula Allah Ta'ala ada serta Allah pada menjadikan sesuatu. Ini berbilang pada perbuatan. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Panjang bicara, hak berkaitan dengan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada zat dan sifat, itu tak berlakulah kita kata. Tak ada orang pegang macam tadi. Kudrah Allah ada dua, iradah Allah ada dua. Tidak ada yang berpegang seumpama tu. Ini hak mengesakan Allah pada perbuatan, mustahil berbilang pada perbuatan. Ini hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini kena cermak molek. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, ini habis ceritalah. Amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.